好， yang sudah mengajarkan Mandarin buat anak-anak ya. 给孩子们讲中文。 Saya bertekad kalau tahun depan dulu sebelum mendengarkan firman 我 Tuhan. 们听神的话之前要祷告。 Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. 神啊，谢谢你今天早上， Terima kasih buat kesempatan ini. 感谢你赐给我们这个机会， Berikan kami hati yang mau dididik dan mendengar kebenaran-Mu Tuhan. 给我们一个可以受教训的心，愿意听你的话的心。 Biar setiap firman yang kami dengar hari ini 每一句你说的话， itu yang memberikan kelepasan buat setiap kami, 给我们释放， memberikan kami kemerdekaan, 给我们自由， memberikan kami pengertian yang baru Tuhan. 给我们新的理解。 Bagaimana kami harus hidup 我们应该怎么生活？ sebagai anak-anak-Mu, 当做你的门徒， sebagai gereja Tuhan, 成为神的教会， terutama di hari-hari akhir zaman seperti ini. 特别是在世界末日的时候。 Terima kasih Tuhan. 感谢你，主耶稣， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣的名祷告， kami berdoa. 我们祷告。 Amin. Amen. Amin. Oke. Firman Tuhan hari ini saya beri judul di dalam bahasa Inggrisnya A Life That Bears Fruits One More. 我们今天的主日信息呢的主题叫做英文叫做 A Life That Bears Fruit Once More 呢，中文呢就叫做那样的生活结出果实，再次结出果实。 Which one? Oke. Ya. Kita akan baca dulu di dalam Rut yang pertama, ayat yang pertama sampai kedua. 我们要看路得记1章1到2节，我们 Mungkin Niko bisa baca. 我们一起来读。这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿俄米，他2个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。 Oke. Seperti yang ditulis di dalam Rut 1 ayat yang pertama sampai kedua. 正如路得记1章1到2节所写的， Di situ dikatakan bahwa terjadi kelaparan di Bethlehem. 在那边发生一个非常大的饥饿。 Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tahu Bethlehem itu artinya apa? 我们称为神的儿女呢，我们称为信徒的话，一定会知道伯利恒这个字是什么意思。 Bet itu artinya rumah, Bet 就是家的意思，圣殿的意思。 lehem itu artinya roti. Lehem 呢，这个字就是指面包的意思。 Jadi Bethlehem itu artinya rumah yang seharusnya memberi makan, yang seharusnya mempunyai kelimpahan atas semuanya. 所以呢，伯利恒或是 Bethlehem 这个字，就是说可以提供食物给大家的一个家的一个住所。 Tapi seperti apa yang kita baca di kitab Rut ini, 但是，正如我们刚才所读的《路得记》一章1到2节， Bethlehem mengalami kelaparan. 这个伯利恒呢，他们经历到饥饿， Tempat yang harusnya memberi makan, memberi jawaban, memberi solusi. 伯利恒应该是提供食物、提供答案、提供解决方式的一个地方。 Tapi justru mereka mengalami kelaparan di situ. 但是为什么他们最后经历到饥饿呢？ Bukankah itu adalah gambaran dari banyak anak-anak Tuhan? 这就是代表许多神的儿女吗？ Bukankah itu gambaran dari gereja-gereja Tuhan hari-hari ini? 这不是最近神的教会的一种情况吗？在描述这个情况吗？ Dengan semua kondisi yang terjadi, perang dan segala macam. 发生了很多情况，像是战争什么的。 Tuhan yang harusnya inginkan kita menjadi Bethlehem di tengah-tengah dunia. 神希望我们做一个在世界中的伯利恒，
Tapi justru kita tidak pernah bisa memberi jawaban buat mereka. 但是我们从未能给他们一些答案。 Kita coba buka ayatnya yang lain. 我们来看另外一个经文， Ya, oke. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. 我们要看约翰福音15章第16节。我们一起来读：不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。是你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。 Di ayat ini dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. 在这个经文中呢，提到不是你们拣选了我， Tapi Tuhanlah, Yesuslah yang memilih kita. 但是我拣选了你们。 Untuk tujuan apa? Yaitu untuk di dalam hidup kita memberikan buah. 他拣选我们的目的呢，是为了让我们去结果子， Untuk hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. 让我们的生活可以成为别人的祝福， Untuk hidup kita bisa jadi Bethlehem bagi sekeliling kita. 让我们的生活可以成为我们身边的人的伯利恒。 Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang sadar akan kondisi ini? 有很多有几个神的儿女们都领悟到这种情况。 Seberapa banyak gereja Tuhan yang sadar akan kondisi ini? 有多少神的教会也知道这种情况？ Tapi biar pagi hari ini saya sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. 希望今天早上我已经给你们传达了神的心意，是想要说的话。 Beberapa bulan yang lalu 几个月前， saya pergi pelayanan 我去富士， ke Brasil dan Argentina. 去巴西跟阿根廷。 Di Brasil ini terkenal dengan yang namanya peristiwa March for Jesus. 这个巴西呢，就是一个它一个情况就叫做 March for Jesus， 就是为基督徒前进，基督耶稣前进的一种情况。 Kalau March for Jesus diadakan itu namanya jalanan penuh dengan jutaan orang. 如果这个向耶稣前进的一种活动呢，就是一整节都是挤满了人。 Ada pujian di jalan, ada tarian di jalan, ada nama Tuhan diceritakan di tempat itu. 有很多人在赞美、跳舞，然后称颂神的名。 Begitu juga di Argentina. 在阿根廷也是一样的。 Argentina ini setelah Perang Dunia Kedua, 阿根廷呢，在第二次世界大战之后， itu ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang mengungsi pergi ke Argentina. 有很多犹太人呢，他们都搬到了阿根廷。 Bahkan di Argentina itu ada kota-kota, desa-desa yang isinya adalah orang-orang Yahudi. 有很多城市呢，还有一些乡村呢，都是犹太人居住的地方。 Tapi pada waktu beberapa bulan yang lalu saya pergi ke sana. 但是几个月前呢，我到那个地方的时候， Saya bertemu dengan beberapa orang anak-anak Tuhan. 我遇到了一些神的儿女， Saya bertemu dengan gereja-gereja Tuhan. 我遇到了一些神的教会。 Pada waktu di Brasil saya tanya, ini kalian kapan mengadakan March of Jesus, March for Jesus? 我去那边的教会的时候，我去问他们，你们是什么时候办这个活动呢？就是办这个跟耶稣前进的这个活动呢？ Bahkan beberapa dari mereka pun bertanya, apa itu March for Jesus? 甚至有几个人问我说，那个活动呢 ，March for Jesus 这个是什么活动呢？我连活动的是什么，他们也不知道。 Anak-anak Tuhan sudah tidak jadi berkat buat tempat mereka. 现在神的儿女都连成为他们的祝福也没有成为他们的祝福 Anak-anak 了。 Tuhan sudah tidak jadi berkat buat kotanya. 现在神的儿女也没有
为他们的城市所居住的城市成为一个祝福， jadi berkat buat bangsa dan negaranya. 成为他们国度的一个祝福。 Hal yang sama juga saya lihat di Argentina. 同样的事情，我也看到在阿根廷那边， Ada begitu banyak anak muda yang pada waktu saya ngomong tentang Tuhan Yesus, mereka tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. 有很多年轻人呢，当我跟他们分享主耶稣的消息的时候，他们连主耶稣是谁都不知道。 Padahal dua bangsa ini 这两个国家呢， dibangun di atas dasar kekristenan seharusnya. 应该在一个基督徒的根基建造。 Tapi karena kondisi seluruh dunia, kondisi bangsa itu 但是因为全世界的情况呢， membuat setiap anak-anak Tuhan, 让每一个神的儿女， setiap gereja Tuhan 每一个神的教会， yang harusnya Tuhan panggil mereka menjadi Bethlehem. 神应该教他们成为伯利恒的。 Tapi hari ini 但是 mereka tidak pernah berdiri sebagai Bethlehem. 但是今天呢，他们却没有成为伯利恒， Mereka tidak pernah berfungsi seperti Bethlehem. 他们的作用不像伯利恒城一样。 Saya berdoa 我要祷告， supaya di tempat ini, 希望这个地方 di Kaohsiung, 在高雄， di Taiwan, 在台湾， hal itu tidak terjadi. 这个事情不会发生。 Saya berharap setiap orang yang hadir pagi hari ini, 我希望每个参加这个聚会的弟兄姐妹， termasuk anak-anak yang dari Indonesia, 包括来自印尼的弟兄姐妹们、小朋友们， kita harus kembali kepada fungsi hidup kita. 我们应该回想我们的生活目的是什么。 Tuhan sudah pilih kita. 神已经拣选了我们， Untuk apa? Untuk berbuah. 要做什么呢？要结果子， Dan buahnya itu tetap. 然后一直结果子。 Tidak pernah ada musim kering dalam hidup kita. Amin. 没有干旱的季节在我们的生活中，阿门吗？ Okay. The next slide. 下一个， Okay. Wait. Ya. So, Bethlehem ini adalah rumah roti. Kalau digambarkan di Rut 1 tadi. 刚才我提到伯利恒是一个面包之家， Rumah roti tetapi yang mengalami kelaparan. 它是一个面包之家，但是它却经历到饥饿。 Banyak dari kita gereja-gereja Tuhan. 有很多我们神的教会呢， Banyak dari kita anak-anak Tuhan. 有很多神的子女， Kita tidak pernah bisa jadi jawaban buat sekeliling kita. 我们能成为我们身边的人的答案。 Itu kenapa alasannya 为什么呢？ kita ada 12 hari bawa anak-anak muda di tempat ini. 我们已经12天带这些年轻人， Tujuannya memang salah satunya adalah 其中一个目的就是 mereka untuk belajar dan juga untuk mereka bisa melihat kalau mereka nanti mau melanjutkan studi di tempat ini. 他们要学习，然后他们可以先看他们以后如果想继续学在这个地方，他们应该如何适应。 Tapi ada hal yang penting yang lain. 但是有一个更重要的事情， Hal yang lebih penting yang harus kita jawab semestinya. 一个我们应该回答的更重要的事情。 Kita bawa hampir 25 anak, hampir 30. 我们带了差不多25到30个小朋友们。 Untuk apa? Untuk mereka mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. 让他们可以亲自跟上帝见面。 Untuk mereka mengerti artinya berjalan bersama dengan Tuhan. 让他们可以理解跟上帝一起同行的意思。 Untuk mereka bisa kenal Tuhan bukan cuma dari orang tua, bukan cuma dari gereja, bukan cuma dari apa cerita orang. 让他们可以更深的认识上帝，不仅仅是从他们的父母、从他们的教会，甚至从别人讲的故事那样。
Kenapa kita bilang ini jauh lebih penting? 为什么我说这个是更重要的呢？ Karena kita tahu hari-hari ini iblis sedang ingin menghabisi satu generasi, yaitu generasi-generasi anak muda ini. 因为我们知道，现在魔鬼呢，他正在想办法，就是要吃掉我们这些年轻人的时代。 Iblis coba hancurkan hidup mereka. 就是魔鬼呢，他想要让我们的时代灭绝。 Ada banyak negara, ada banyak tempat yang saya sudah kunjungi. 有很多国家我已经去过的。 Masalah utama mereka adalah hilangnya sebuah generasi anak muda ini. 他们的主要的问题就是他们的年轻人的时代全部都消失了不。 来到这里不是一件简单的事情。 Tapi sekali lagi, kenapa kita lakukan itu? Karena kita ingin menjadi apa yang Tuhan inginkan kita jadi nantinya. 但是我们为什么要做这个事情呢？因为我们想要呈现上帝给我们的计划，给我们的安排。 Tuhan inginkan hidup saya memberi buah. 上帝希望我的生活能够为别人结果子。 Tuhan inginkan hidup saya jadi Bethlehem. 上帝希望我的生活能成为伯利恒。 Saya tidak hanya memikirkan hidup saya sendiri. 我不仅仅是想着我自己的生活， Tapi saya memberikan jawaban dan saya memikirkan hidup generasi-generasi selanjutnya. 但是我要给答案，并且要给答案给就是这些年轻人们的生活。 Di dalam Rut 1 ayat yang pertama dan kedua tadi. 刚才的路得记1章1到2节， Dikatakan Naomi keluar dari Bethlehem menuju ke satu tempat yang namanya Moab. 拿俄米他就从伯利恒走出去，到一个叫摩押的地方。 Itu adalah sebuah gambaran 那这是一种描述， yang harusnya membuat setiap kita anak-anak Tuhan, 让我们每一个神的弟兄姐妹， membuat setiap kita gereja Tuhan bersedih hati harusnya. 应该让我们神的教会呢，应该觉得伤心的一 Pada 件事 waktu 情。 hidup kita tidak memberi buah, 当我们的生活没有结果子的时候， pada waktu hidup kita tidak menjadi Bethlehem yang sebenarnya, 当我们的生活没有成为真正的伯利恒呢， ada begitu banyak orang di luar sana. 有很多在外面的人， Mereka mencari jawaban di Moab. 他们在摩押就想要找到答案， Mereka mencari jawaban dari dunia. 他们想要从世界中找到答案。 Mungkin ada begitu banyak anak muda mengalami masalah di rumah. 有很多年轻人呢，可能他们在家中有一些问题， Yang harusnya mereka bisa datang ke gereja, mereka didoakan, mereka dilayani, mereka dikonselingi. 他们应该能够来到教会，他们能够我们可以为他们祷告呢，他们就可以服侍呢，什么的。 Tapi karena kita tidak berfungsi, 但是因为我们没有进行我们真正的目的， mereka mencari jawaban dari dunia. 他们最后呢就找到从世界中的答案。 Mereka mencari jawaban mungkin dari night club mungkin. 他们就去俱乐部那边找答案。 Mereka mencari jawaban dari pergaulan bebas mereka. 他们就他们就跟陌生人找答案。 Mereka mencari jawaban dari narkoba. 他们就以抽烟的方式找答 Semua 案。 itu karena apa? 他们做那些呢，都是为什么？ Karena kita tidak pernah berfungsi sebenarnya. 因为我们没有进行到我们真正的作用。 Pagi hari ini saya mau mengajak kita semuanya 今天早上呢，我想要邀请每一个弟兄姐妹们， untuk kita kembali kepada panggilan yang semestinya Tuhan inginkan dalam hidup kita. 我们再次回到神教我们的目的，教我们的安排是什么？
Oke, kita akan lihat. Oke. Bethlehem seperti apa yang semestinya inginkan dalam hidup kita? 神是在我们生活中希望什么样的伯利恒呢？ Mungkin kita nggak punya gambaran, kita harus lakukan apa, Pak? 我们可能没有不能想象到，就是我们应该做什么，在我们的 Saya 生活。 mencatat di sini di dalam Matius 28 ayat 19. 我有在这边记到，就是马太福音第28章19节， Katakan jadikanlah semua bangsa muridku. 要是全世界的人成为我的门徒， Itu artinya kita harus mulai menginjil kepada mereka. 就是我们要开始向他们传福音。 Saya percaya 我相信， kalau setiap kita mulai menginjil, 如果我们每一个人呢开始 kita 传福 mulai 音， menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain melalui hidup kita. 我们开始通过我们的生活，讲神对我们的良善。 Kita mengenalkan yang namanya jalan keselamatan dan kehidupan itu kepada mungkin cuma tetangga kita, saudara kita. 我们介绍神的道路给我们的邻居，给我们的朋友们。 Saya yakin dalam waktu singkat, 我相信在短短一个时间内， tempat ini nggak akan muat. 这个地方可能没有地方可以接人了。 Tempat ini akan dipenuhi orang-orang yang mencari Tuhan. 这个地方已经充满想要寻找神的人， Tapi ada begitu banyak 但是有很多 anak Tuhan, 神的子女、 gereja Tuhan 神的教会， yang tidak pernah menginjil, 连他们传福音也没有传过福音， menceritakan 讲 setiap firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. 给他们周围的人，讲福音，讲神的话给他们听。 Mereka cuma berpikir buat gerejanya sendiri. 他们只是想为了他们的自己的教会的利益而已。 Mungkin mereka cuma berpikir dari Natal ke Paskah, dari Paskah ke Natal, kembali lagi dari Natal ke Paskah. 可能他们只是想到复活节，然后庆祝圣诞节，然后圣诞节到复活节那样的行程。 Padahal ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan nama Tuhan. 其实呢，有很多在外面的人，他们也需要神。 Yang kedua, 第二个， Bethlehem seperti apa yang Tuhan inginkan? 神在我们的生活中是希望什么样的伯利恒呢？ Oke. Di Matius 25 ayat yang ke-40. 在马太福音第25章第40节， Di situ dikatakan, 那里提到， tolonglah mereka orang-orang yang membutuhkan. 我们要帮助穷人。 Untuk kondisi sekarang 现在的情况呢， memang tidak mudah. 真的不容易。 Saya tidak terlalu tahu apa yang terjadi di Taiwan ya. 我不知道台湾现在的情况是什么样的， Tapi di Indonesia secara ekonomi 但是在印尼的经济上的情况呢， memang sedang mengalami masalah ekonomi yang cukup berat. 他正在经历到一个很严重的经济问题， Ada begitu banyak orang yang mulai di PHK, 有很多人失去了工作， berhenti bekerja, 他们不再工作了， cari pekerjaan susah. 要找新工作非常的困难。 Justru pada saat seperti itulah 但是就在那个时候， kesempatan untuk setiap kita berfungsi sebagai Bethlehemnya Tuhan. 那就是我们成为神的伯利恒的一个好机会。 Saya Pastor Yang pernah datang ke sekolah saya. 杨牧师呢曾经来过我的学校， Di sekolah kami ada sekitar 2.500 murid. 在我们的学校呢有大概2500个学生， Dan mayoritas dari mereka
adalah dari orang-orang yang tidak mampu. 大部分呢，就是来自他们可能比较贫穷的人的家庭，贫穷的家庭， Dengan kondisi ekonomi yang susah, 一个艰难的经济情况， kami punya begitu banyak alasan untuk menghentikan yang namanya beasiswa. 我们有很多理由呢，可以不用申请奖学金，不能申请奖学金。 Kami punya banyak perhitungan untuk mengubah kebijakan sekolah untuk tidak membantu mereka. 我们有许多安排呢，就是希望学校不要再帮助他们了。 Tapi setiap kali kami berdoa bersama, 但是每一次呢，我们都一起祷告。 Tuhan cuma ingatkan satu hal. 上帝只是给我提醒了一件事情， Untuk tetap dari hidup kami ini menolong mereka yang membutuhkan. 就是继续用透过我们的生活帮助他们， Untuk kami tetap memberikan beasiswa-beasiswa kepada mereka. 让我们可以给他们提供奖学金。 Bahkan kami bawa pergi ke Taiwan supaya apa? Mereka punya mimpi yang lebih besar. 我们带他们去台湾的目的是什么呢？让他们能够有一个更大的梦想。 Walaupun itu bukan hal yang mudah sekali lagi. 虽然我再说一次哦，这件事不是很简单的一件事情， Tapi karena kami ingin tetap dalam hidup kami, Tuhan dapati ada buah. 但是我们希望在我们的生活中，我们希望我们的生活能够结果子。 Mungkin kita bisa mulai dari sekeliling kita. 我们可能可以从我们身边的人开始， Dari tetangga kita, 从我们的邻居， orang-orang di sekeliling kita. 我们身边的人， Atau mungkin kita bisa mulai memberikan kunjungan kepada orang-orang sakit. 我们可以去探访那些生病的人， Untuk kita mulai memberi jawaban buat hidup mereka. 让我们可以开始为他们的生活提供答案， Mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. 给他们介绍主耶稣是谁。 Selanjutnya, 下一个， Bethlehem seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? 神在我们的生活中希望什么样的伯利恒呢？ Di Yeremia 29 ayat 7, 耶利米书29章第7节， Tuhan ingin buat setiap kita berdoa. 神希望我们的每一个弟兄姐妹能祷告。 Berdoa untuk apa? 为什么祷告呢？ Untuk hidup setiap kita. 为我们的每一个人的生活， Untuk lingkungan kita. 为我们的周围、我们的环境， Untuk kota kita. 为我们的城市， Untuk bangsa kita. 为我们的国度、我们的国家。 Dari semalam 从昨天晚上开始， kita mendengar prediksi buat hari ini, cuaca hari ini. 我们一直听到昨天的天气预报，关于今天的天气。 Sudah dari kemarin bahkan kita doa pagi. 从昨天我们开始祷告， Kita mendoakan buat semuanya ini. 我们为全部这些事情而祷告。 Siapa lagi yang mau berdiri buat Taiwan? 谁愿意为台湾而站立呢？ Siapa lagi yang mau berdiri buat Kaohsiung? 谁愿意为高雄站立呢？ Kalau bukan saudara yang ada di tempat ini, 如果不是你们每一个弟兄姐妹， semua pasti setuju kalau kita tidak ingin bangsa ini dihabisi dengan taifun atau apapun lah. 我们每个人肯定同意，我们不希望这个台湾呢被台风 Dengan gempa, tsunami atau yang lainnya. 被台风灭绝，或是地震，或是大波浪什么样的。 Kalau mungkin kita tidak pernah berani menginjil, 但是如果我们也不敢传福音， kita tidak bisa membantu orang-orang yang miskin. 我们不能帮助贫穷的人。 Paling tidak kita bisa mulai memberikan hidup kita berdiri buat tempat di mana engkau tinggal. 我们至少能为我们的国家、我们所住的地方而站立。 Sama halnya dengan kita yang dari Indonesia. 我们在印尼的弟兄姐妹们也一样。 Dengan semua kondisi yang terjadi di seluruh dunia.
在全世界发生的情况。 Kita juga terus berdoa supaya Indonesia diluputkan dari semuanya. 我们也希望印尼能够脱离这些危险的灾害， Diluputkan dari setiap bencana, 能够脱离每一个灾害， dari krisis ekonomi, 有一个经济每一个经济问题， dari kelaparan. 从饥饿中脱离。 Karena kita tahu kita harus berdiri bagi Indonesia. 因为我们知道我们应该为印尼而站立， Tidak peduli usiamu berapa. 不管你们的年纪有多大， Tidak peduli engkau masih anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun. 不管你们还是这么小，不管你们是7岁的小孩或是8岁的小孩， Karena panggilan Tuhan ini berlaku buat semua orang. 因为神的使命呢，就是为每一个人，因为神就是叫每一个人就去做这个事情， Semuanya bisa melakukan itu. 每一个人都可以做这件事。 Amin. Amen 吗？ Siapa yang mau berdiri buat Kaohsiung? 谁愿意为高雄而站立呢？ Siapa yang mau berdoa buat Kaohsiung? 谁要为高雄祷告呢？ Siapa yang mau berdiri buat Taiwan berdoa? Apa yang Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah kita? 神能够通过我们做哪些事情？ Iblis selalu merencanakan kehancuran. 魔鬼呢，就是希望能够灭绝我们的生活。 Tapi percaya Tuhan merindukan memberikan kehidupan yang 但是 berkelimpahan. 神呢，他渴慕赐给我们一个新的生命。 Saya mau ajak setiap saudara praktek ya. 我想要邀请每个弟兄姐妹呢，就是一起做这件事。 Ya, kita berdoa buat hari ini, cuaca hari ini ya. 我们要为 Amen 今天的天气 Siapa 祷 yang 告。 setuju? 谁同意呢？ Ya, yuk angkat tangan semuanya. Raise. Ya, 举 angkat 手， tangan. 举手，举手。 Tuhan Yesus, 主耶稣， kami mau berdoa, 我们要祷告， kami sepakat Tuhan, 我们愿意， kami mau melihat semua taifun berhenti Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名，所有的台风都不会发生。 Tidak ada cuaca buruk apapun, 没有什么坏的天气， tidak ada hujan yang berlebihan, 没有过度下雨， tapi kami mau melihat Tuhan. 但是我们是希望能够看见神。 Yang terjadi adalah hujan keselamatan. 发生的就是救恩的雨。 Terima kasih Tuhan, terima kasih. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名祷告， kami berdoa. 我们祷告 Amin. ，Amen。 The last one. 最后一个， Bethlehem seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? 神在我们的生活中希望什么样的伯利恒呢？ Yaitu seperti yang ditulis di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. 就是像在约翰福音21章15到17节， Dan juga 1 Petrus 5 ayat yang kedua. 还有彼得前书5章第2节。 Tuhan inginkan setiap kita memuridkan dan menggembalakan. 神希望我们能够牧养，然后做门徒的训练。 Saya lihat di sini ada begitu banyak anak-anak. 我看到这里有很多小孩， Siapa yang mengajarkan Tuhan kepada hidup mereka? 谁给他们介绍了主耶稣呢？ Kalau bukan saudara dan saya di tempat ini. 如果不是你和我在这个地方， Ini bukan cuma tugasnya Pastor Yang, 这不仅仅是杨牧师的责任， tapi ini tugas setiap kita. 但是这个是我们这里每一个弟兄姐妹的责任。 Bahkan kalau di tempat kami, 甚至在我们的地方， anak-anak muda mereka harus punya murid di bawah mereka. 年轻人他们也需要一个门徒在
让他们带领的。 Mereka dibuatkan kelompok-kelompok kecil. 他们组成了一个小组， Untuk mereka berlatih yang namanya mereka menjadi pemimpin buat kelompok-kelompok itu. 让他们可以成为那个小组的领导。 Karena dengan seperti itu mereka akan mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan yang sebenarnya. 这样做的话，他们就可以经历到对神真正的认识。 Karena ada begitu banyak anak Tuhan, 有很多神的子女， cuma dengar nama Tuhan, 只有听到神的名， tapi tidak pernah kenal. 但是他们却不认识神是谁。 Banyak anak Tuhan, 有很多神的子女呢， cuma kenal Tuhan karena sebuah budaya warisan mungkin. 他们认识神，只是因为一个文化、一个传统的故事而已。 Padahal yang Tuhan inginkan adalah 但其实神希望的是， setiap kita mengalami Tuhan, 每一个人都能经历到神， berjalan dengan Tuhan. 跟神一起同行。 Karena itu yang membuat kekristenan kita berbeda. 那就是让我们的基督徒的生活跟 Amin. 别人不一样的。阿门吗？ Oke. Saya punya beberapa fakta sejarah. 我有一些历史故事要讲给你们听的。 Iya. Oke. Saya akan rangkum saja, ya. 我只是简单讲一下。 Di situ ada beberapa tempat, ya. Di catatan saya ada yang namanya Kubilai Khan. 我有几道这些有在你们看到的有一些人名跟地方，第一个就是 Kublai Khan， Kubilai Khan ini dari Mongolia. 他就是来自蒙古的人， Ya, masih di sekitaran Asia lah, begitu 也 ya. 是亚洲的一个国家。 Yang kedua adalah Mahatma Gandhi. 第二个就是 Mahatma Gandhi， Ya, kita tahu dia dari India. 我们知道他是印度人。 Yang ketiga adalah Jepang. 第三个就是日本。 Ya. Saya pernah membaca 3 sejarah dari tempat ini. 我曾经读过这3个地方的历史， Mereka mempunyai sejarah yang semestinya hampir mirip. 他们有很类似的历史。 Hari itu Kubilai Khan 当时呢 ，Kublai Khan bertemu dengan misionari-misionari dari Eropa. 遇到一些从欧洲来的传道人， Dan dia mulai tertarik dengan yang namanya kekristenan. 然后他开始对基督徒 Dia mulai 开始 tertarik dengan nama Tuhan 产生 Yesus. 兴趣，然后对耶稣的名也是开始产生兴趣。 Tapi apa yang terjadi? 但是最后发生什么事呢？ Pada waktu dia mengatakan kepada misionari-misionari ini, 当他向那些传道人说的时候， kirimkan sebanyak mungkin misionari untuk masuk ke Mongolia. 来吧，差一些传道人来到我们的国家蒙古。 Dan para misionari ini tidak meresponi dengan baik. 这些传道人呢，没有给那么好的回应。 Sampai hari ini kita tahu Mongolia tidak pernah jadi negara Kristen. 直到今天呢，我们都知道蒙古从未成为那个基督徒的国家。 Kalau hari itu para misionari 如果当时呢，那些传道人 meresponi permintaan dari Kubilai Khan, 好好的回应库布莱堪的要求， menurut saya kekristenan akan sangat bertumbuh dengan luar biasa di sana. 我觉得基督教在那边成长得非常好。 Hal yang sama juga terjadi di Jepang. 同样的事情也发生在日本。 Pada waktu meletus Perang Dunia Kedua, 当第二次世界大战发 Jepang 生的时 mengalami 候， kekalahan. 日本被打败， Ada seorang jenderal yang namanya Jenderal MacArthur. 有一个人，他名字叫 MacArthur， Dia mengirimkan surat yang sama 他起了一个同样的 ke 信， Amerika, ke Eropa, ke Inggris, ke semuanya. 给很多国家，像美国、欧洲、英国那些国家， Segera kirimkan para misionari untuk masuk ke Jepang. 快安排一些传道人来到日本， Karena hari itu 因为当时呢，
bangsa Jepang ini secara mental sedang digoncang. 日本的心理呢不好，非常的不好。 Dia berpikir tidak akan pernah kalah dalam perang. 他们总是想过在战争中不会输给别人， Karena dia percaya dengan dewa mataharinya. 因为他相信太阳的神。 Tapi hari itu 但是当时呢，当天呢， Jepang kalah di dalam peperangan. 日本却在战争中输掉了。 Dan dia mulai mempertanyakan tentang dewa yang mereka sembah selama ini. 然后他们开始对他们敬拜的神产生 Tapi 一些疑 surat dari 问。 Jenderal MacArthur itu juga tidak pernah dijawab oleh para misionari-misionari Kristen. 但是MacArthur 起的那封信呢，也没有收到这些传道人的回复。 Tidak pernah dikirimkan yang namanya misionari-misionari untuk masuk ke Jepang. 他们也没有差遣一些传道人来到日本。 Sampai akhirnya kita juga tahu Jepang sampai hari ini tidak pernah menjadi negara Kristen. 最后呢，我们已经知道日本到现在已经称为那个基督徒的国家，基督教的国家。 Ada sedikit sejarah yang berbeda dengan Mahatma Gandhi. 有一些跟 Mahatma Gandhi 的历史有一些不一样的。 Ini orang yang sangat disegani di India. 他是一个印度人非常崇拜的 Orang 一个 yang 人， sangat dihormati. 一个印度人非常尊重的人。 Hari itu 当时呢， di sejarah yang saya baca, 我读过的历史当中， Mahatma Gandhi memutuskan ingin belajar tentang Tuhan Yesus dan dia pengen pergi ke gereja. Mahatma Gandhi 他希望能够来到教会，然后他希望更深的认识基督耶稣。 Tapi sebelum dia masuk ke gedung gereja, 但是他进教会之前， orang-orang yang menyambut di depan melarang dia masuk. 在前面站在门前的人都不让他进去。 Kenapa? Karena si Mahatma Gandhi ini tidak berpakaian seperti mereka. 因为马哈马甘提穿的服装跟他们完全不一样， Dia cuma pakai kain dililit-lilit di badan. 他只是穿着一个在身上围起来的布而已。 Mungkin hari itu dia juga pergi dengan tidak pakai alas kaki. 可能当时他也没有穿鞋子去教会的。 Sedangkan hari itu mungkin ke gereja harus pakai baju yang bagus, pakai dasi, pakai jas. 当时的规定呢，要去教会，他们一定要穿正式的衣服、正式的鞋子什么的。 Dan hari itu gereja melarang Mahatma Gandhi masuk ke dalam. 那当时呢，教会就不让马哈马甘迪进去教会。 Dan di hari yang sama dia memutuskan, oh ini toh yang namanya Tuhan Yesus melarang saya ketemu dengan dia. 在当天呢，他就领悟到，这就是耶稣基督不让我进去的意思哦。 Saya berharap 我希望 saudara bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan. 在这里的弟兄姐妹能够理解我所说的话是什么意思。 Saya berharap saudara bisa mengerti dari kebenaran firman Tuhan ini. 我希望每一个弟兄姐妹都能够理解这个神的话的真理。 Pulang dari tempat ini, 从这个地方回去， saya ingin melihat 我希望能看到 ada Bethlehem yang dibangkitkan dari tempat ini. 有在这个地方中出生的伯利恒城。 Ada anak-anak Tuhan, ada gereja-gereja Tuhan yang difungsikan kembali. 有很多神的子女、神的教会都开始起作用了。 Ada anak-anak Tuhan, ada gereja-gereja Tuhan yang mulai menghasilkan kembali buahnya dalam hidupnya. 有很多神的子女、神的教会也开始结果子。 Semuanya itu bisa dimulai dari saudara dan saya. 这一 Amin. 切都可以从我们大家弟兄姐妹中开始。阿门吗？ Sebelum kita selesai, saya mau ajak setiap kita akan berdoa sama-sama. 我们结束之前呢，我想要邀请每一个弟兄姐妹们一起来祷告。 Mari buat setiap saudara yang engkau tahu
来为你们知道的弟兄姐妹、其他人们， Hidupmu sudah mulai kehilangan fungsi di hadapan Tuhan. 你的生活在神的面前已经失去了真正的用意、真正的目的。 Hidupmu yang sudah mulai tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. 你的生活已经不像神希望的能够一样结果子。 Hidupmu yang mulai tidak pernah menginjil kepada orang lain. 你也从未向别人传福音。 Hidupmu yang mulai tidak pernah membantu orang-orang yang ada di sekelilingmu yang membutuhkan. 你也从未帮助过身边需要帮助的人。 Engkau sudah tidak mulai peduli untuk menggembalakan dan memuridkan orang-orang di sekelilingmu. 你也从未训练过门徒。对，门徒。 Mari setiap kita datang kepada Tuhan. 来，我们每一个弟兄姐妹来到神面前， Dan mulai katakan kepada Tuhan, 开始向神说 Aku mau kembali berbuah Tuhan. 我想要重新结果子啊！ Aku mau kembali berdoa buat bangsaku. 我想要为我的国家祷 Aku 告， mulai berdoa buat kotaku, 我要为我的城市祷告， buat gerejaku, 给我的教会祷告， buat anak-anak muda, 给年轻人祷告， buat kondisi bangsaku. 给我的国家的情况祷告。 Kalau saudara mau kembali menjadi Bethlehem yang benar di hadapan Tuhan, 如果弟兄姐妹们希望能够成为神面前真正的伯利恒， angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 在神面前举起你的手， Angkat tanganmu di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. 在神的面前高高举你的手， Dan mulai katakan Tuhan, Hai, aku mau jadi Bethlehemmu. 开始向神说： Aku 神 mau 啊， jadi 我要 rumah roti. 成为你的伯利恒， Aku mau memberi jawaban buat dunia ini. 我要给这个世界提供答案。 Aku mau menolong setiap mereka Tuhan. 我想要帮助他们每一个人， Aku mau berdiri berdoa bagi bangsaku. 我要为我的国家祷告站立。 Aku mau Tuhan menceritakan keajaiban namamu. 我想要称颂你的名，讲述你的伟大。 Pakai setiap kami Tuhan. 请使用我们每一个人。 Setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. 今天早上所有举起来的手， Biar hidup kami diubahkan. 希望我们的生活能够， Hidup kami 改变。 dipulihkan Tuhan. 希望我们的生活能够恢复， Hidup kami kembali menjadi Bethlehem. 希望我们的生活能够成为伯利恒， Rumah roti 伯利恒 bagi semua orang. 给所有的人。 Terima kasih Tuhan, terima kasih. 感谢 Sekali lagi tangan-tangan yang terangkat. 你再一次看到被举起的手， Engkau berkati setiap kami Tuhan. 祝福我们每一个弟兄姐妹， Berkati gereja ini Tuhan. 祝福这一间教会啊， Berkati kota ini. 祝福这个城市， Berkati pelayanan ini. 祝福这个服侍的人， Pakai Tuhan setiap kami. 请使用我们每一个人， Untuk kami jadi jawaban 让我们可以成为答案， bagi sekeliling kami. 给我们身边的人。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主耶稣， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣的名祷告， kami berdoa. 我们祷告 Amin. ，Amen。 God bless you. 耶稣祝福你们。